Selamat sejahtera semua. Mari kita belajar bab baru pada hari ini iaitu bab 8 garis dan sudut. Mari kita tengok kepada subtopik yang pertama dalam bab 8 ya, iaitu 8.1 garis dan sudut. So dalam bab 8.1 kita akan belajar semua tentang garis dan tentang sudut ya. Mari kita tengok standard pembelajaran pada hari ini dulu. Standard pembelajaran, apakah itu standard pembelajaran? Standard pembelajaran akan bagi tahu kita apa yang kita akan dapat belajar selepas pembelajaran pada hari ini. Okey, so mari kita tengok sama-sama. Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. So, apakah maksud yang di sini kekongruenan tu? Okey, tak apa. Kita tak nak tengok kekongruenan dulu. Kita tengok kedua-dua benda ni dulu. Apakah itu tembereng garis dan apakah itu sudut? Jom kita tengok sama-sama. Okey, apakah itu tembereng garis? Tembereng garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung tembereng garis itu. Mari kita tengok garis lurus yang diberi kat bawah sini. Kita boleh nampak bahawa terdapat dua titik pada kedua-dua hujung garisan ini yang masing-masing dinamakan sebagai titik P dan titik Q. Okay, apabila satu garisan lurus, kita letak dua titik pada kedua-dua hujung garis lurus ini, maksudnya kita hadkan panjang garis lurus ini. So, bahagian yang kita hadkan panjangnya dari P sampai ke Q, ini kita namakan sebagai tembereng garis. Bagi sesiapa yang kurang faham, saya bagi satu contoh. Katakan, yang hijau ini, yang garis hijau ini, kalau saya lukis garis hijau ini, kita akan namakan sebagai apa? Garis lurus, betul? Nama untuk yang garisan hijau ni kita akan namakan sebagai garis lurus. Apabila kita letak dua titik pada kedua-dua hujung garis lurus ini, dan saya namakan titik ini, katakan ini M, ini P. So bahagian M sampai ke P, ini kita akan namakan sebagai tembereng. Sebab garis lurus yang sebelum ini, yang tak ada hadkan panjangnya, sekarang saya sudah hadkan panjangnya. So panjangnya adalah dari M sampai ke P. So bahagian dari M sampai ke P ini kita namakan sebagai tembereng. Jelas saya pelajar? So untuk yang contoh garis lurus yang diberi di sini daripada P sampai ke Q, PQ sama dengan 6 cm. PQ ini adalah maksudnya tembereng garis. Katakan kita nampak satu huruf P. Biasanya kalau kita guna huruf besar dalam matematik ya, kalau kita guna huruf besar maksudnya itu adalah nama bagi sesuatu titik. Katakan saya bagi lagi satu titik, nama dia Q. So kalau kita nampak satu huruf sahaja dan dalam huruf besar, biasanya dalam matematik itu adalah nama bagi sesuatu titik. Akan tetapi apabila kita nampak dua huruf besar yang bersebelahan, ini biasanya adalah nama untuk tembereng garis. Katakan saya bagi tahu awak PQ itu berapa panjangnya. So kita dah tahu sebenarnya PQ adalah dua titik yang berada pada suatu garis lurus. Boleh pelajar. Saya harap itu sangat jelas ya. So untuk tembereng garis saya harap semua sudah faham. Mari kita tengok sudut pula. Apakah itu sudut? Kita tengok sama-sama. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol ini. Simbol ini nampak macam familiar kan? Yang kita belajar sebelum ni, ini simbol kurang daripada. Pada bab yang lepas bab ketaksamaan. Ini simbol kurang daripada. Apa bezanya dengan simbol huruf ini? Kalau untuk huruf ini, bawah dia adalah melintang. Atas tu condong. Dia berbeza dengan kurang daripada ya. Dia berbeza dengan simbol kurang daripada. So jangan silap. Kalau untuk sudut, ingat yang bawah melintang, yang atas tu condong. Bawah melintang, atas condong. Bawah melintang, atas condong. Ini simbol sudut. So jangan terkeliru dengan simbol kurang daripada ya. Dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Daripada gambar rajah di sini, kita boleh nampak bahawa ada dua tembereng garis yang bersilang. Tembereng garis yang pertama adalah
tembereng garis PQ dan tembereng garis yang kedua adalah tembereng garis QR. Okey, dan kedua-dua tembereng garis ini mereka bersilang pada titik Q. Okey, so di sini kita wujud satu bucu dan bucu ini kita ada sudut di sini. Bacaan sudut di bucu ini adalah 40 darjah. Okey, so maksud dia kata dua hujung lengan. Okey, lengan ini sebenarnya adalah tembereng garis yang kita ada iaitu PQ dengan QR. Okey, so di sini bucu sudut adalah di Q di sini. Okey, so cara nak menulis sudut ada 3 cara. Cara yang pertama kita tulis sudut PQR sama dengan 40 atau sudut RQP sama dengan 40 darjah. Okay, kedua-dua ini maksud mereka sama iaitu sudut pada Q adalah 40 darjah. Okay, di sini awak kena berhati-hati masa menulis sebab untuk kedudukan bucu sudut ini sangat penting. Okay, titik yang menjadi bucu sudut itu wajib berada di tengah-tengah. Okay, macam yang ini. Kita tahu bucu ni adalah Q. Okay, bucu sudut bagi rajah ini adalah Q. So, Q itu kita kena pastikan dia berada kat tengah-tengah. Okay, so kalau sesiapa yang tulis sudut katakan RPQ ataupun sesiapa yang tulis QRP katakan. Okay, so kalau ini kalau yang untuk yang sudut yang pertama maksudnya bucu sudut berada pada P. Kalau yang kedua bucu sudut berada pada R. Tapi dalam rajah bucu sudut pada Q. So, ini dah salah. Itulah sebab saya kata kedudukan untuk bucu sudut itu sangat penting. Wajib berada pada tengah-tengah. Saya bagi satu contoh. Sini saya bagi 2 tembereng. Katakan ini namanya tembereng AB dan ini tembereng BC. Okey, dan ini bucu sudut dia berada pada B ya pelajar. So, bucu sudut dia berada pada B, katakan ini adalah 71 darjah. So, cara saya nak menulis sudut ini, sudut ABC. Dan satu lagi, sudut CBA. Yang pasti, bucu sudut saya berada pada B. So, B wajib berada di tengah-tengah. Itu je. Dua-dua ni, mana-mana awak nak tulis pun betul. Asalkan B berada pada tengah-tengah. Boleh pelajar, saya rasa yang ini dah cukup jelas untuk awak faham. Ini adalah kaedah pertama dan kaedah menulis untuk sudut ni sebenarnya ada 3 macam tadi yang saya cakap ya. Okey, tapi biasanya yang pertama kita akan guna. Okey, untuk yang kedua, untuk kaedah yang kedua, kita boleh guna kaedah yang kedua juga. Dia sebenarnya sama, lebih kurang sama ya macam kaedah yang pertama. Just apa yang bezanya di sini? Okey, just sudut ini, simbol sudut ini dia bawa naik kepada atas Q. Nampak kan di sini? Tadi kita tulis sudut PQR kan? So, sekarang kita tulis PQR. Lepas tu sudut tu kita letak ke atas. So, sebenarnya dia sama je. Okay, tapi biasanya kita tak guna kaedah yang kedua lah. Okay, yang pastinya Q pun akan berada kat tengah-tengah ya pelajar. Okay, just simbol sudut tu kita bawa naik ke atas Q. Okay, dan untuk kaedah yang ketiga. Saya tunjuk je kaedah yang ketiga. Dia terus tulis je bucu sudut tu. Okey, sudut Q sama dengan 40. Okey, so ini kaedah yang ketiga. Tapi kaedah yang ketiga sebenarnya saya kurang galakkan awak nak tulis macam tu sebab apa? Katakan untuk rajah ini saya tambah lagi satu garis. Katakan garis M. Katakan sudut yang saya lorekkan di sini sekarang. Yang saya lorekkan ya. Ini pun sudut Q betul tak pelajar? Yang tempat yang saya lorekkan tu pun sudut Q juga kan? So kalau yang macam ni dah confuse. Katakan sudut PQM ni sebenarnya 50 darjah. Dari MQ sampai ke PQ ni. Okey, dia 50 darjah. Kalau saya tulis sudut Q ini, sebenarnya ini menunjuk kepada yang bahagian sini ataupun bahagian sini. Ini yang kita rasa confuse. So, tapi sebenarnya boleh. Okay, biasanya kalau kita guna yang ini, dia untuk rajah yang macam tadilah. Yang ini senang. Rajah yang senang dipaham, dia tak akan confuse. Dia tak ada garis yang cabang lain-lain. Dia tak ada tembereng garis lain. Dia hanya ada 2 tembereng garis je yang bersilang. So, kalau macam tu senang untuk yang ni. Okay, tapi biasanya kita akan guna kaedah yang pertama sahaja yang saya highlight dengan biru ini. So,
kita biasakan diri guna yang pertama untuk tulis nama sudut pelajar. Boleh So, ini adalah sudut, ini adalah tembereng garis. Saya harap korang dah faham. So, apa yang kita nak belajar hari ini berbalik semula kepada standard pembelajaran hari ini. Kita nak menentukan dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Sekarang kita dah tahu tembereng garis itu apa. Kita dah tahu sudut itu apa. Sekarang kita nak tengok apakah itu kekongruenan. Okey, jom kita tengok definisi dia. Tembereng garis yang sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongruen. Sudut yang mempunyai saiz yang sama disebut sebagai sudut kongruen. So, apa maksud di sini kongruen? So, kita dah boleh teka sebab kita boleh nampak ada dua keywords yang sama untuk kedua-dua definisi, iaitu perkataan ni, sama. Maksudnya, tembereng garis yang sama panjang, kita menamakan mereka sebagai tembereng garis yang kongruen. Untuk sudut yang mempunyai saiz yang sama, kita boleh namakan mereka sebagai sudut kongruen. So, senang sahaja. Untuk latih diri 8.1a, muka surat 171 dalam buku teks awak senang sahaja. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen atau tidak. Okey, untuk soalan yang macam ini, selain daripada jawab kongruen atau tidak, awak kena terangkan lagi. Jangan lupa, kita punya standard pembelajaran, kita kena menentu dan menerangkan. Dua benda ni. Kita kena buat dua benda ni. Menentu. Okay, so sama ada dia itu kongruen atau tidak kongruen. Lepas tu satu lagi menerangkan. Okay, so macam mana nak menerangkan? Saya bagi satu contoh. Katakan 1A. Kita tengok dulu. Okay, tembereng garis untuk PQ 3 cm. Untuk RS 3 cm. Mereka sama panjang betul? Kalau sama panjang, mereka kongruen ke tidak? Kongruen kan? So macam mana saya nak menjawab soalan untuk nombor 1A? Awak jawab je. PQ dan RS adalah kongruen. Okey, kalau awak terus nak jawab kongruen pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu awak kena terangkan, jelaskan. Awak kena terangkan. Macam mana nak jelaskan? Sebab panjang PQ dan RS adalah sama. Itu sahaja. Tak payah panjang. Kalau mereka tidak kongruen, awak tulislah PQ dan RS tidak kongruen. Sebab panjang PQ dan RS tidak sama ataupun berbeza. Awak jawab macam tu je. So ingat, kena terangkan dan kena tentukan. So jangan lupa kita punya standard pembelajaran, dia nak menentu dan menerangkan. So sama dengan dalam dia punya soalan pun bagi tahu, kita kena jelaskan. Jelaskan maksud kita kena terangkan sebab. Okey, boleh sama juga untuk nombor 2. Cara menjawab sama. Untuk cara menulis sudut, saya harap awak jangan salah tulis Kita katakan, kita tengok yang ini. Untuk soalan B, saya tunjuk Okey, kita ada PQR dengan ABC. So, kita tahu sudut PQR adalah 138. Okey, dan sudut untuk ABC adalah 136. Mereka kongruen ke tidak? Saiz sudut mereka sama tak? Tak sama. So, mereka bukan kongruen kan? So, nak tulis macam mana? Nak jawab macam mana? Sama macam tadi. Sudut PQR dan sudut ABC tidak kongruen. Sebab sudut PQR dan sudut ABC berbeza ataupun tidak sama pun boleh. Okey, so itu sahaja sebenarnya. Belajar senang kan? Okey, so untuk yang sama awak jawab sama je. Kita just ingat awak kena jawab dua benda Okey, sebab dia nak kita jelaskan sebab. So wajib tulis kenapa mereka kongruen, kenapa mereka kongruen, kenapa mereka tidak kongruen. Itu sahaja untuk latih diri 8.1a. Sangat senang kan? So sila siapkan Awak boleh lukis rajah ni. Okey, rajah ni tak perlu ukur panjangnya. Awak just agak-agak je buat garis lurus dengan pembaris je. Okey, tak payah pergi ukur dia punya jarak, tak perlu pergi ukur mereka punya sudut. Awak just lukis lebih kurang macam tu. Lepas tu tulisan ni penting. Berapa cm, berapa darjah itu penting. Awak kena tulis. Awak kena tunjukkan bagi saya. Okey, lepas tu baru awak menjawab soalan. Wajib salin rajah pelajar. Okey, boleh Itu sahaja untuk 8.1a. Selamat menjawab.